Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira binti Badrul, nombor metrik KID 210504047. Saya menyambung pelajaran di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Di sini saya akan membuat pembentangan berkenaan tajuk implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi di bawah subjek pembangunan sosioekonomi Malaysia. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya akan memaparkan sedikit montaj berkenaan pendatang asing. So, jom let's go. 5 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia yang cuba keluar dari negara ini ditahan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Teluk Ramunia, Johor awal pagi tadi. Markas Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia memaklumkan lelaki berusia 20 hingga 40 tahun itu ditahan kira-kira jam 4 pagi oleh anggota Regimen ke-61 Artileri Diraja melalui Op Benteng. Kesemua parti ditangkap ketika bersembunyi menunggu tekong laut. Susulan pengawasan yang ketat, tekong laut menggunakan bot kecil bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Perjalanan yang mengambil masa 30 hingga 40 minit untuk sampai ke Batam menjadikan kawasan itu sebagai pilihan untuk parti pulang ke negara asal mereka. Turut dirampas sebuah Toyota Vios dipercayai digunakan untuk membawa parti, 5 telefon bimbit, wang tunai RM1,850 serta mata wang Indonesia berjumlah RM1.3 juta. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan hampir RM19,000. Kesemua parti yang ditahan diserahkan ke Balai Polis Bayu Damai untuk tindakan lanjut. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu kategori pendatang asing. Malaysia adalah antara 10 buah negara teratas yang tersenarai sebagai penggaji warga asing tertinggi di dunia. Pekerja-pekerja asing di Malaysia datang daripada Indonesia, Filipina, India, Nepal dan China. Selain daripada itu, mereka juga ada yang datang daripada Sri Lanka, Vietnam, Afghanistan, Kemboja dan serata di benua Afrika. Seterusnya, mereka juga bekerja dalam pelbagai sektor yang bergaji rendah seperti pembinaan, pekerja kilang dan pembantu rumah. Jumlah pekerja asing di negara ini berjumlah 1.85 juta orang dan pekerja asing Indonesia sahaja 1.2 juta orang. Manakala diikuti dengan Nepal seramai 200,000 orang. Seterusnya saya pergi kepada kategori pekerja asing. Kategori pekerja asing boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pekerja yang datang secara sah dan pendatang asing yang datang tanpa izin, iaitu parti. Seterusnya saya akan pergi kepada poin yang pertama, iaitu pekerja yang datang secara sah. Pekerja yang datang ke Malaysia secara sah umumnya telah ditentukan jenis pekerjaan, tempat tinggal dan majikan. Mereka juga telah melalui pelbagai proses untuk memenuhi kelayakan sebagai pekerja. Mereka kemudiannya diberikan permit kerja yang dinyatakan tempoh kerja mereka di negara ini. Kategori pekerja jenis ini mempunyai dokumen perjalanan yang sah, bebas daripada penyakit berjangkit, mempunyai kontrak pekerjaan yang sah dan tidak membawa banyak masalah kepada masyarakat. Majikan mereka juga lebih bertanggungjawab dengan menyediakan tempat kediaman, makanan minuman dan perkhidmatan perubatan. Seterusnya, kategori yang kedua iaitu pekerja yang datang secara asing tanpa izin, iaitu parti. Parti tidak pernah melalui proses seperti kategori pertama. Mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan risiko penyakit berjangkit yang tinggi seperti penyakit TB dan mudah dieksploitasi. Kemudian, cara salah kedatangan pendatang asing. Kemudian terdapat segelintir pendatang asing yang menggunakan lorong semut di sepadan untuk membolosi kawalan keselamatan negara, menipu pas pengajian pendidikan dan menggunakan pas lawatan sementara dan berkahwin dengan warga negara tempatan. Kehadiran pekerja asing bertujuan untuk memenuhi permintaan di sektor kritikal seperti pembinaan dan perladangan. Jumlah parti seramai 600,000 orang boleh sahaja mendatangkan persepsi negatif masyarakat
terhadap kerajaan Malaysia. Hakikatnya semakin ramai pekerja asing, khususnya parti yang datang ke Malaysia untuk mencari rezeki. Kepintaran dan kebijaksanaan agensi penguatkuasa yang terlibat belum mampu memberikan tindakan penyelesaian yang mantap bagi mengurangkan kehadiran parti ini. Seterusnya, saya pergi kepada kesan buruk kedatangan pekerja asing. Antaranya, tingkah laku dan kegiatan negatif seperti pergaduhan dan boleh mengakibatkan kematian. Contoh kes-kes jenayah kecil adalah seperti rogol, mencuri, berhalwat, berzina dan mengganggu anak gadis. Seterusnya, mengambil peluang perniagaan rakyat tempatan dengan memajak lesen ataupun secara terang-terangan dengan menjual di tepi jalan. Selain itu, saya pergi kepada kaedah atasi masalah sosial pendatang asing. Masalah sosial yang ditimbulkan oleh pekerja asing diatasi oleh kerjasama tiga pihak, iaitu kerajaan, swasta dan masyarakat umum. Terusnya, kerajaan sebagai agensi pembentuk, pengawal, penghalang dan pelaksana dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya. Kesudahannya, lebih ramai pekerja asing dan parti membuka kampung sendiri, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kerajaan dan menggunakan perkhidmatan kesihatan kerajaan dan mewujudkan kawasan setinggan baru. Seterusnya, pihak swasta bertanggungjawab memastikan pekerja mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan dan perladangan mempunyai permit kerja yang sah dan mengutamakan pekerja tempatan. Masyarakat juga boleh menyalurkan maklumat dan memberi kerjasama kepada agensi penguatkuasa untuk melicinkan operasi pembasmian dari semasa ke semasa. Selain itu, saya pergi kepada pemindahan teknologi. Pertama, kita pergi kepada definisi pemindahan teknologi. Definisinya adalah usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Ia adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan tenaga kerja tempatan lalu membaiki kualiti hidup mereka. Teknologi moden seperti komputer dapat mempercepatkan pemprosesan data. Jentera-jentera mesin seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan. Bahan-bahan mentah keluaran negara dapat dieksploitasi dengan lebih cekap menjadi barang siap. Seterusnya, menggalakkan pertukaran wang asing dengan mengeksportnya. Wujudkan kesan rantai positif seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain dan membuka peluang ekspor yang baru kepada negara. Contohnya, pengeksport komponen-komponen kereta oleh kilang yang ditubuhkan untuk membekalkan komponen kereta kepada Proton. Mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor pertanian. Contohnya, mesin penuai padi dalam membantu mengatasi masalah kekurangan buruh semasa musim penuaian. Lantaran itu, penggunaan teknologi canggih seperti robot dapat mengatasi kekurangan tenaga buruh dalam perindustrian. Selain itu, pengimportan teknologi rumah tangga akan mempermudahkan kerja suri rumah tangga dan membolehkan mereka menumpukan kerja-kerja yang lebih produktif seperti anak-anak atau membuat kerja sambilan. Akhir sekali, pengimportan alat rawatan perubatan boleh meningkatkan taraf kesihatan rakyat. Sekian itu sahaja penerangan saya tentang tajuk implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.